Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang, selamat kembali ke kelas Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Mun. Baik, ini adalah bahagian 1 kepada siri kedua pembelajaran berkaitan dengan pantun 2 kerat nasihat yang berada di dalam antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Baik. Suka untuk cikgu ingatkan kembali, pembelajaran berkaitan dengan pantun 2 kerat nasihat ini ada 4 perkara pertama yang perlu dipelajari, iaitu yang pertama ialah berkaitan dengan cara untuk membaca pantun 2 kerat, yang kedua berkaitan dengan bentuk pantun 2 kerat, yang ketiga berkaitan dengan huraian maksud pantun 2 kerat, dan yang keempat berkaitan dengan aspek pengulangan kata yang terdapat dalam pantun 2 kerat nasihat ini. Dan siri 1 yang lepas, cikgu telah selesai mengajar dan menerangkan berkaitan dengan cara bacaan dan bentuk pantun 2 kerat nasihat. Ini ialah siri yang kedua, bahagian pertama. Dalam siri ini, cikgu akan menjelaskan dengan lebih lanjut dan lebih terperinci berkaitan dengan huraian maksud pantun 2 kerat nasihat. Dan pada sesi ketiga akan datang, cikgu akan menerangkan dan menjelaskan berkaitan dengan aspek pengulangan kata yang terdapat dalam pantun 2 kerat nasihat. Maka kita telah selesai berkaitan dengan pembelajaran siri pertama. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran berkaitan dengan siri yang kedua. Mari kita tengok siri kedua ni apa yang kita akan pelajari dengan lebih mendalam. Ini adalah objektif pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar berkaitan dengan maksud. Sebabnya pada siri pertama awak telah belajar berkaitan dengan baca pantun. Bacanya sudah. Apa yang terkandung di dalam pantun itu adakah awak tahu? Adakah awak faham? Sekiranya jawapannya tidak, inilah masanya, inilah videonya yang cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut untuk menjawab persoalan awak berkaitan dengan apa maksud pantun 2 kerat nasihat ini. Apa yang pengarang hendak sampaikan kepada pembaca. Ini adalah video yang akan menjelaskan berkaitan dengan jawapan kepada persoalan ini. Dalam video ini, ada 3 kriteria kejayaan yang perlu untuk awak capai. Untuk memastikan tercapailah objektif pembelajaran berkaitan dengan memahami huraian maksud. Kriteria kejayaan pertama yang perlu dicapai ialah untuk awak senaraikan 2 jenis maksud yang terkandung dalam pantun 2 kerat nasihat dengan betul. Yang kedua, untuk awak menyatakan maksud yang tersurat. Dan yang ketiga, untuk awak menghuraikan maksud tersirat dalam setiap rangkap pantun. Macam mana awak nak capai kriteria kejayaan ni? Pada bahagian terakhir siri kedua ini, cikgu akan memberikan satu pautan untuk awak jawab soalan-soalan berkaitan dengan maksud pantun 2 kerat nasihat. Sekiranya awak berjaya untuk menjawab semua soalan dengan betul, maka tercapailah kriteria kejayaan. Dan akan ada juga latihan yang akan cikgu berikan pada akhir video ini berkaitan dengan kriteria kejayaan ini. Dapat jawab latihan, dapat jawab latihan dalam pautan, maka tercapai kriteria kejayaan. Baik, kita akan masuk kepada kriteria kejayaan. Kita akan masuk pada bahagian pertama berkaitan dengan pembelajaran pantun ini. Baik, ini ialah pantun 2 kerat nasihat. Ini ialah pantun 2 kerat nasihat yang telah awak pelajari pada siri 1. Awak dah belajar berkaitan dengan bentuknya, awak dah belajar berkaitan dengan cara bacaannya. Maka kita akan belajar berkaitan dengan maksud. Namun begitu, awak harus ingat bahawasanya dalam karya sastra, sama ada karya itu adalah puisi tradisional, prosa tradisional, puisi moden ataupun prosa moden, setiap karya-karya sastra Melayu ini mempunyai maksud yang hendak disampaikan oleh pengarang dan maksud yang disampaikan oleh pengarang tu ada 2 jenis. Jenis yang pertama ialah maksud yang tersurat. Maksud yang sebut ramai-ramai? Surat, betul. Dan maksud yang kedua ialah maksud yang tersirat. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan maksud yang tersurat ini? Maksud yang tersurat ni, perkataan tersurat bermaksud tertulis. Jadi, maksud secara tersurat merupakan maksud secara umum yang dapat dipahami oleh semua orang atau pembaca. Maksudnya, apa yang ditulis, itulah yang dimaksudkan. Awak baca, awak faham, itulah maksud secara tersurat. Awak terus boleh faham melalui pembacaan sekali imbas macam tu. Sebab itu adalah maksud yang daripada
yang tertulis. Manakala maksud yang tersirat ni, perkataan tersirat membawa maksud tersimpan dan tersembunyi. Maka, maksud tersirat yang ada dalam karya-karya sastra, terutamanya untuk pembelajaran berkaitan dengan pantun dua kerat nasihat ini, ialah makna yang perlu dikaji dan diteliti berdasarkan pemikiran yang terdapat dalam sesebuah karya sastra. Maksudnya, maksud yang tersirat ni awak takkan boleh baca sekali lalu terus dapat. Maksud tersirat ni dia tersembunyi. Maksudnya awak kena cari, barulah awak jumpa apa yang sebenarnya terkandung dalam pemikiran karya sastra ini, karya pantun dua kerat nasihat ini. Okay, kita perlu kaji dan kita akan perlu teliti. Jadi untuk video bahagian video siri kedua ini, kita akan sama-sama mengkaji dan meneliti pantun dua kerat nasihat ini supaya kita semua dapat tahu apa maksud tersurat dan apa maksud tersirat yang ada dalam setiap rangkap pantun. Okay? Jadi ingat balik, kriteria kejayaan pertama ialah untuk awak boleh menyatakan dua jenis maksud. Jadi boleh tak sebut sekarang ni, apa dua jenis maksud yang ada dalam pantun dua kerat nasihat ini? Itu jawapan awak. Boleh type di ruangan komen di bawah berkaitan dengan maksud berkaitan dengan dua jenis maksud yang ada dalam pantun dua kerat nasihat ini. Jawapannya dah ada dekat sini. Kita bagi tahu dua jenis. Okay? Boleh komen ya di ruang komen di bawah. Baik, kita akan terus masuk kepada rangkap pertama. Ini ialah pantun rangkap pertama. Berapa jauh wujud dengan sifat, sejauh lutut dengan pelipat. Dalam bahagian siri 1, cikgu apabila kita membincangkan berkaitan dengan aspek kandungan yang terdapat dalam pantun, awak telah mempelajari dan mengetahui bahawasanya pantun mempunyai pembayang dan juga maksud. Dan awak juga telah tahu pembayang berada di atas dan maksud berada di bawah. Namun begitu, rangkap pertama dan biasanya pembayang tidak membawa apa-apa makna kepada maksud itu. Pembayang sekadar berada untuk memberikan unsur rima akhir kepada pantun. Namun begitu, pantun-pantun Melayu yang mempunyai falsafah dan pemikiran yang tinggi, sebenarnya pembayang yang digunakan mempunyai kaitan dengan maksud yang disampaikan. Yang tu perlu dikaji dan diteliti lah. Dan ini adalah contoh pantun di mana pembayang ada kaitan dengan maksud. Jadi rangkap pertama dalam pantun dua kerat nasihat ni, dia adalah rangkap yang sangat unik, sangat istimewa kerana dihasilkan dalam bentuk pembayangnya ialah berbentuk soalan dan maksudnya ialah berbentuk jawapan kepada soalan. Okey, perhatikan. Mari kita sama-sama perhatikan. Berapa jauh wujud dengan sifat? Berapa ini adalah kata tanya. Jadi ini adalah soalan. Cumanya tidak ada tanda soalan di sini. Berapa jauh wujud dengan sifat? Jadi pengarang bertanya, berapa jauh wujud dengan sifat? Sifat dengan wujud dengan sifat ni berapa jarak dia? Kalau ditanya tentang jauh ni menunjukkan tentang jarak lah. Jadi dia tanya wujud dengan sifat berapa jarak? Jawapannya ialah sejauh lutut dengan pelipat. Jadi pengarang memberikan jawapan kepada soalan di atas ini bahawasanya wujud dengan sifat jauh dia ialah sejauh lutut dengan pelipat. Jaraknya adalah sama seperti lutut dengan pelipat. Baik, jadi mari kita tengok di mana lutut dan di mana pelipat supaya kita boleh tahu berapa jauh antara lutut dengan pelipat itu. Baik, ini ialah betul, ini ialah lutut. Kalau awak tak tahu lutut ni, sila ulang kaji balik berkaitan dengan anggota badan manusia. Baik, jadi ini ialah lutut. Lutut berada di sini. Di mana pula pelipat? Pelipat di sini. Di sini. Ini adalah pelipat. Jadi, lutut berada di depan, pelipat merupakan bahagian di belakang lutut. Jadi, jarak antara lutut dengan pelipat adalah sangat dekat.
lutut sangat dekat dengan pelipat sebab lutut depan pelipat belakang. Lutut depan pelipat belakang sangat-sangat dekat. Jadi secara tersuratnya penulis hendak memberitahu bahawasanya wujud dengan sifat jarak dia sangat dekat. Seperti mana sangat dekat jarak antara lutut dengan pelipat. Itu adalah maksud secara tersurat. Kalau baca sekali lalu, inilah maksud yang tertulis. Namun begitu, kita akan ada dua jenis maksud. Betul? Maksud yang tersembunyi yang perlu dikaji. Mari kita mengkaji maksud yang tersirat. Maksud yang secara tersiratnya ialah setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan berkait rapat dengan peribadi seseorang itu sendiri. Jadi kita perlu jauhi sikap buruk. Apa kaitannya? Okey, kaitannya ialah kan dia kata berapa jauh wujud dengan sifat. Maksudnya adanya awak, adanya manusia. Okey, berapa jauh adanya diri manusia ni dengan sifat manusia. Jauhnya adalah tak jauh, sangat dekat. Sebab lutut dengan pelipat sangat dekat. Apa yang awak buat, apa tindakan yang dilakukan oleh awak, apa tingkah laku yang ditunjukkan oleh awak, apa akhlak yang awak punyai, itu menunjukkan diri awak sendiri, peribadi awak sendiri. Apabila awak melakukan perbuatan yang baik, tindakan yang baik, itu menunjukkan bahawasanya diri awak ialah orang yang baik. Dan apabila awak melakukan perbuatan yang buruk, tindakan yang buruk, sekaligus dia telah menunjukkan bahawasanya awak mempunyai peribadi yang buruk, yang tidak cantik. Maka harus diingat bahawasanya kaitan antara peribadi dengan perbuatan dan tindakan ni umpama macam cermin. Apa yang awak buat, itulah diri awak. Apa yang awak tengok pada cermin, itulah awak. Jadi untuk pantun rangkap pertama ni, penulis hendak sampaikan bahawasanya pembaca perlulah menjauhi sikap buruk kerana setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh pembaca menggambarkan peribadi seseorang itu seperti mana dekatnya antara lutut dengan pelipat. Dia saling berkait rapat. Ini adalah maksud rangkap 1. Awak untuk mencapai kriteria kejayaan kedua dan ketiga, kamu perlu memahami dan mengetahui maksud tersurat dan maksud yang tersirat ini. Cikgu akan sambung dalam bahagian kedua untuk cikgu menerangkan berkaitan dengan maksud yang terkandung dalam rangkap kedua dan rangkap yang ketiga. Kita bertemu dalam bahagian yang kedua nanti dan sementara itu bolehlah awak komen di ruangan komen di bawah apa dua jenis maksud yang terkandung dalam pantun dua kerat nasihat ini. Dan jangan lupa untuk subscribe pada channel cikgu dan like video cikgu. Sekiranya awak dapati video ni sangat membantu berkaitan dengan pembelajaran awak semua. Kita jumpa dalam bahagian yang kedua nanti. Okey? Selamat berjumpa kembali nanti.